Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dia ada dua perkara. Satu perkara tentang isu penetapan profit. Yang kedua, menetapkan profit tu lebih. Maksudnya ada tak satu ketetapan umum, contohnya tak boleh 50% ke, dia mesti 10% je. Tak boleh 100% ke contohnya, dan seterusnya. Okey, jadi kita pergi soalan yang pertama. Bila kita bincang tentang isu berkaitan tentang profit, maka profit ini adalah satu benda yang semua orang idamkan. Siapa yang melabur dia kata saya tak nak profit, dapat balik modal pun tak apa. Itu masalah tu kan. Jadi dia nak profit. Jadi bila sudut profit ini, di sana ada syarikat-syarikat tertentu yang menawarkan keuntungan tetap. Saya sebutkan tadi, kalau keuntungan tetap, contohnya dai kata saya boleh bagi 10%, saya boleh bagi 12%. Itu tidak boleh sebenarnya, kerana dia telah pun menjamin satu modal, yang modal ini pelaburan perlukan risiko, ada contohnya banjir, ada contohnya pelbagai. Jadi kalau kita tetapkan di situ, macam mana yang syarikat pelabur tadi nak bagi keuntungan, sebab dia risiko begitu banyak. Melainkan dia ni ada satu masalah, kita akan tengok daripada sudut yang lain. Maksudnya mungkin kita kata ada pihak ketiga ke contohnya, kan, ataupun daripada sudut yang lain juga ada dia punya isu-isu yang tidak berapa jelas di situ. Itu maksudnya kita kata tidak boleh secara bulanan itu yang ditawarkan. Contoh, kita masuk satu skim, satu pelaburan yang mana tiap-tiap bulan kita akan dapat 500 contohnya. Kita masuk, katalah contoh 10,000, 500. Siapa tak gembira bulan-bulan dapat 500? Kan, saya pun nak masuk kalau dah macam tu. Jadi ceritanya sekarang ini, dia itu adalah salah satu daripada helah skim cepat kaya untuk menggalakkan orang lagi masuk. Bila tak ada orang masuk, dia tak boleh bayar, maka collapse, maksudnya akan runtuhlah skim tu. Tapi ceritanya akan ada sentiasa orang akan masuk. Dan bila dah terdedah dan sebagainya, dan akhirnya semua orang tahu benda tu adalah penipuan, maka barulah orang tu sedar. Jadi kadang-kadang saya minta maaf sebut, kita ni setengah-setengah orang bila dia dah masuk baru dia tanya hukum. Dia tak tanya hukum sebelum dia masuk. Kan, ni Ustaz boleh tengok tak ni sekarang, siapa boleh check ke yang boleh lah, yang bantu. Dia tak tanya waktu nak invest tu, nak pergi melabur, tapi tanya dah masuk tak, saya dah masuk dah gini-gini. Jadi dia akan jadi satu sanksi yang akan menyatakan, Ustaz, tak ada ke cara boleh jadi halal ke, kan, tak ada ke ulama' mana kata ke boleh ke. Jadi isu dekat situ. Baik, itu isu yang pertama. Jadi saya sebut tidak boleh menetapkan profit secara bulanan ke, secara tahunan ke, secara jelas dan nyata, melainkan kerana ikut indicator rate tadi yang saya sebutkan tadi. Kalau tengok performance kita punya tahun lepas punya pelaburan memang 10%. Tahun dulu pun 10%. Tahun sebelum tu kurang sikit, 8%. Tahun sebelum tu 9.5%. Jadi kita kata insya-Allah boleh, bukan kita jamin lah, tapi kita boleh dapat untuk 10%. Jadi tuan melabur ni tak ada masalah, 10% insya-Allah, sebab bulan-bulan sebelum, tahun sebelum ni pun kita dapat macam tu juga. Yang tu okey. Tapi kalau tak, mesti dapat 10%, bulan-bulan bayar 500. Itu something masalah. Tiba-tiba kita bayar bulan ni, besok dah dapat dia melabur, macam mana duit kita ni? Kan, patutnya dia proses lama dan ada dia punya cara kaedah yang tepat untuk isu yang berkaitan dengan perkara itu. Okey, itu satu isu. Isu yang kedua berkaitan tentang berapa sebenarnya yang kita boleh ambil, profit ke, keuntungan ke apa semua. Penetapan itu tidak ada ketetapan dalam syarak. Kalau contoh untung ni sekian-sekian ke, profit ni kita dapat sekian-sekian ke, pelabur pun kata okey, kita punya performance, kita punya syarikat punya kita kata sebagai apa sekarang ni, kemajuan dia ataupun kita kata untungnya, pelaburannya contoh dapat 200%. 200% ni akan diberikan kepada pemegang-pemegang saham contohnya, ataupun mereka yang terlibat dalam pelaburan ni, daripada contoh 10,000, 100%. Banyak tu. Kan? Jadi daripada 10% dah berapa dah, 100% dah berapa dah. Jadi dia dapat yang tu berdasarkan profit dan juga keuntungan yang disepakati. Agihan tu contohnya 20%, 20% ke, tapi profit tu 100% contohnya. Maka tidak jadi masalah penetapan itu, kerana daripada sudut syarak tidak ada dia punya penetapan khusus berapa profit boleh bagi dan sebagainya. Melainkan kalau kita kata contohnya dia bagi lebih, dapat lebih, bagi lebih. Akan dapat kurang, bagi kurang, tak dapat langsung bagi lebih. Dan tak dapat langsung, tak adalah. Jadi isu risiko dalam isu berkaitan dengan pelaburan. Wallahu a'lam.